Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Reformasi. Cukup. Bagi dia lepas geram. Saudara saya Datuk Seri Zahid, TPM dan Pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, Saudara Amiruddin Syahari, pemimpin-pemimpin hadir, terima kasih. Malam ini nampak dah bendera tu kat lindung orang, tak apa. Okey. Dia lindung orang belakang, orang marah tu. Baik, okey, nampak kan? Baik, malam ini sebenarnya kita tempah peta politik nasional yang baru. Kita bina kekuatan dua gabungan parti induk terkuat dalam negara kita, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan bersama GPS GRS Sabah, kita akan pastikan negara ini kembali kepada landasan parti yang tegak negara hukum, yang akan menghentikan penyalahgunaan kuasa dan mengangkat martabat rakyat negara hebat di rantau Asia. Sebab itulah sudah terlihat begitu gelojoh pembangkang ini. Tiap hari nak ambil alih. Saya bagi tahu, sila tulis surat kepada speaker, buat usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dan kalau pun tak cukup tempoh, saya bagi tahu 3 hari tempoh pun boleh kamu buat usul undi tidak percaya, kerana kamu dah cukup jumlah. Ya, tapi sampai akhir tidak ada. Ya, tidak ada. Sekarang nak gunakan pilihan raya negeri untuk kononnya nak menentukan. Saya nak beritahu, ini Selangor, ini Negeri Sembilan, ini Pulau Pinang, Kedah pun sebenarnya kubu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dah lama kita akan tawan semula. Yang dua yang gitu kita akan bertempur dengan hebat, saudara. Tapi kalau kita tanya, untuk apa kamu nambah alih? Nak betulkan ekonomi? Ekonomi kamu haprak dulu. Kamu nak buat apa? Pelaburan kita telah catat suku tahun pertama. Ini mana Tengku Zafrul? Beri kejap. Ya, catat rekod. Sebab itu tadi saya sebut, minggu depan Elon Musk minta ada hubungan dengan saya, nak bincang mengenai matlamat dia, tujuan dia untuk melabur di Malaysia. Ya. Minggu lalu pengurusi Aramco, syarikat minyak terbesar dunia di Malaysia, datang dan beritahu kita dia akan membesarkan, kerana mau jadikan Malaysia sebagai hub bagi Aramco Arab Saudi di rantau ini. Yang di-Pertuan Agong kebetulan jumpa Muhammad bin Salman, dan dia bagi maklumat yang sama. We have chosen Malaysia as an important hub for our investment in Southeast Asia. Ini yang haprak ni tak ada ni yang benar. Kamu jumpa siapa? Ya, kami jumpa pengulu Panchayat di Madras. Dia yang bagi tahu. Tapi kalau orang ini, dan kita bagikan rekod, orang betul terima kasih dekat saya, tapi saya terima kasih kepada menteri-menteri yang bekerja kuat untuk menjayakan program ini, termasuk menteri luar lah. Menteri luar ni kalau dia tak sebut dia marah. Baik, saudara, kita kena faham yang kita sebut kerajaan perpaduan ni STEAM, pasukan. Sebab tu kalau satu
pihak saja kuat, tak boleh. Dan saya katakan, kalau kita nak betul-betul pakat, macam pengalaman Pakatan Harapan sebelumnya, pengalaman Barisan Nasional, ada kesepaduan itu, kita boleh bertahan. Yang khianat kita terkadang keluar. Ya, saya nak bagi tahu, kalau ada muka pengkhianat, terajang dengan laju biar terjun tengah itu. Boleh? Saya ada sebut di Gombak itu, mana berat? Ingat masa di Gombak dulu. Kalau tradisi dan budaya Melayu, khianat dia apa dia? Dia sula sama mati, itu tak? Ya, siapa dia? Raja Mendalia dengan si Kitul, sula sama mati. Ya. Kemudian rumah dia dibakar. Kemudian tanah itu, Sultan kata, angkut tanah itu, buang ke laut. Sebab apa? Nak ajar orang Melayu bahawa dalam perjuangan ini kita boleh lawan, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berperang, tapi dengan khianat kita buang dia, rumah dia dan tanah dia sekali. Dan dalam pilihan raya ini, PRN Selangor pastikan pengkhianat ini dimatikan politiknya, dirobohkan rumahnya, dikaut tanah, dicampak ke laut. Ini baru arti budaya. Cakap Melayu, sejarah Melayu bukan tidak tahu. Cakap hidup Melayu, hebat kononnya. Buku sejarah Melayu bukan tak pernah baca. Nasib baik saya Perdana Menteri tu, saya tambah lagi. Tak boleh. Menteri luar bagi tahu jaga protokol. Tapi kalau jaga protokol, menteri luar ikut dia, tak ada orang nak dengar. Baik, ini penting. Kalau kita tanya, baik, nak rebut ni apa dia? Apa isu? Ekonomi dia boleh buat baik, dia boleh bawa pelabur. Oh, dia kata ringgit jatuh, ya. Inflasi jatuh, kamu tak sebut. Pelabur bertambah, kamu tak sebut. Ekonomi meningkat, kamu tak sebut. Pertumbuhan ekonomi lebih baik dari negara China, Singapura dan Indonesia, kamu tak sebut. Ringgit jatuh, apa masa kamu ringgit kuat? Masa Perikatan Nasional ringgit kuat atau lemah? Hancur. Anda lemah, kamu jawab dengar betul-betul. Ya. Jadi yang ada bawa apa ni? Apa dasar ekonomi dia? Yang ada hanya fitnah. Ya. Yang sakau. Sebab itu saya tengok, dia boleh cakap. Tengok pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, terutama yang bekas-bekas Perdana Menteri, menteri-menteri, tak pernah cakap soal sakau. Dulu tahun 2022 dia cakap bersih. Sekarang bersih apa? Kamu akan bergilir masuk ke mahkamah atau berhadapan dengan kes kamu. Itu yang mereka takut sangat. Ya, beratur. Baru kamu tahu. Oh, akaun disita. Masa kamu berkuasa, kamu sita akaun UMNO, tak apa pula. Malah bukan cakap itu. Puak ini, ya, termasuk si yang lama tu, bro. Ya. Dan Menteri Dalam Negeri dia yang sekarang berkerusi Perikatan Nasional, apa keputusan dia? Nak haramkan UMNO. Saya masa itu bukan UMNO. Sekarang bukan UMNO. Saya masa itu lawan UMNO. Tetapi saya tidak setuju dengan dasar kejam, zalim untuk mengharamkan UMNO. Ini puak-puak yang nak mengharamkan UMNO. Dan saya nak bagi tahu, masih ada orang UMNO. Apa jenis manusia? Parti kamu yang punya sejarah gemilang, yang bawa mesej kemerdekaan, parti kamu yang melahirkan negara-negarawan besar, mau diharamkan dan kamu menjadi pencilat mereka. Shish, malu kita, malu besar. Apa jenis manusia begini? Apa maruah kamu? Inilah masalah yang kita hadapi, ya sudah. Jadi dalam pilihan raya ini yang disebut apa? Oh, tak Islam kita. Dia Islam. Islam di mana? Saya cabar di parlimen.
Bagi tahu apa yang kita khianat Islam, bagi tahu. Di mana yang kita tinggalkan. Peruntukan Islam bertambah. Dakwah diperhebatkan. Peranan JAKIM, Yayasan Dakwah semua dipertingkatkan. Ni Fadlina, mana Fadlina? Ya, di Kementerian Pendidikan diperhebatkan. Tapi bukan Islam nak hukum orang. Bukan Islam nak hina orang. Bukan Islam nak cerca orang. Bukan kerja kamu nak hantar orang ke syurga ke neraka. Kamu pun belum tentu masuk syurga, tahu tak? Kita ini tiap hari selepas solat istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, minta akhirnya husnul khatimah, berakhir dengan baik. Kamu tak apa-apa sebab parti kamu, balik, kena balik. Kalau tiket terbang beli. Kau tak ada bah, jalan kaki, mengundi, tetap mengundi. Kerana kalau kamu tak ikut Islam, akan jahanam kamu. Maknanya kalau tak ikut dia, jahanam. Ini fatwa mana ni? Ya, apa dihina kita? Ya. Jadi saudara, betul. Guna agama, bukan guna tunggang agama. Saudara, kita pertahankan Islam dan kita lawan golongan yang menunggang agama. Menunggang agama untuk berkuasa dengan cara tipu dan fitnah. Ya. Dia kata kita anak tirikan negeri-negeri. Datuk Seri Zahid sebut tadi. Sebab apa saya tolong Kelantan? Sebab air teruk, nak minum pun tak boleh. Saya Perdana Menteri, orang kata rakyat awak minum air pun tak ada. Nak harap kerajaan negeri boleh kasih elek. Ya, jadi kita tolong. Jadi sudah, saya minta sudah faham. Ya, ini bukan soal pertarungan politik biasa. Mengapa nak benci sangat kepada UMNO? Kalau kata UMNO, kami nak kuasa supaya dia boleh rebut semua kontrak. Belum, kita marah. Tetapi saya dah nak masuk 8 bulan. Datuk Seri Zahid ada, Datuk Mat ada, juga ni pun ada. Tak sebut dia kan, ni kecil hati tu. Mana lagi UMNO ada? Ketua wanita pun ada. Tak ada satu. Saya nak bagi tahu, boleh tak Kerajaan Perikatan Nasional bagi tahu menteri-menteri dia dulu ini satu kepentingan bertakmik? Dia tak berani sebut itu. Ya. Tetapi saya nak bagi tahu, 8 bulan kita tadbir, kita jaga tata kelola, kita lawan rasuah habis-habisan. Dan saya ucap terima kasih dan salute kepada Saudara Zahid dan semua pasukan kerajaan perpaduan yang pertahankan prinsip ini. Ya. Betul. Wah, dia sakit hati. Wah, Anwar ni baik dengan Zahid. Dia ada kes mahkamah pasal apa? Ya, dia ada kes. Ketua kamu pun kes mahkamah juga. Ya, Abang Muhyiddin tak ada kes mahkamah? Tak ada orang curi. Ni bukan saja curi yang besar-besar, minyak tanah, peminyak masak pun kamu curi. Apa punya jenis manusia ni? Bersih. Kita jaga Melayu. Melayu mana kamu jaga? Nak harap jaga minyak menterkedarah pun kamu tak boleh jaga. Sakau sana, sakau sini. Datang ke Selangor, kita nak bersihkan. Ada pula yang saya marah, saya bukan marah orang lain. Saya marah ni, minta maaf Datuk Seri Zahid. Ni ahli-ahli UMNO ni. Presiden kita apa? Saya tak lah. Ya, apa sal? Ya betul, kita nak marah memang ada. Saya dalam keadilan pun ada orang setuju, ada orang tak setuju. Dan Presiden UMNO pun begitu juga. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tetapi ini soal maruah kita. Ini soal kestabilan politik, jamin masa depan kita. Apa, you ingat Agong tu buat-buat main-main saja buat keputusan. Dia tengok, oh jumlah kamu kira kat mana? Oh, orang sign SD. Ni nak bagi tahu lagi, biar faham sikit.
Orang sign 3 kali SD pun ada, tahu tak? Apa yang tak cerdik? Politik dah lama, umur dah tua, politik basic pun tak faham. Sebab tu Agong kata, saya tak peduli dah SD ni. Ya. Kalau ikut SD, saya Perdana Menteri tahun-tahun 2020. Ya, megak hang. Ya, kalau ikut SD. Tapi move on lah. Kalau kita buat salah, kita khianat orang Melayu, kita curi tanah orang Melayu, kita hina dan cerca dan tindas orang Cina atau India, kita ketepikan hak orang Sabah dan Sarawak, ada alasan untuk hujah kita. Untuk Sabah Sarawak, orang kata, oh saya bagi itu kat Sarawak, itu Tiong. Dia orang bagi bukan Datuk Tiong KLIA sekarang ni. Ya, bukan saya. Kita janji. Siapa janji? Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, dengan pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak. Perjanjian Malaysia 1963. Dia janji kita anak-anak mereka diberi amanah. Dia tanggung jawab saya dan kawan-kawan laksanakan janji itu. Dia tunggu dah 40 tahun tak tunai. Tunailah. Salah di mana? Ya betul. Saya tengok sebenarnya dengki saja. Ya. Seorang tu kalau dengar Anwar jadi Perdana Menteri, demam dia terus. Ya. Kamu ada kuasa 10 tahun. Ada yang baru ni 3 tahun. Masa ada kuasa, mana dia faedah bagi orang Melayu tambahan? Mana dia peningkatan mutu penguasaan bahasa Melayu? Mana dia peruntukan untuk Dewan Bahasa, Yayasan Karyawan, Institut Terjemahan? Tak ada. Ya, tak ada. Dia nak cakap apa? Kita tambah untuk belanjawan madani, kita tambah 2 bilion ringgit untuk Kementerian Pendidikan. Ya. Peruntukan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, kita tambah, belum pernah setinggi itu, termasuk dalam masa kerajaan Perikatan Nasional. Tapi dia bersyarah zalim ya. Ini ya. Kemudian yang tak sokong, khianat agama, khianat Melayu, anti raja-raja. Ni nak bagi tahu tak raja mana yang tak sama kita? Selain daripada Raja Bakapur dan Raja Manikam, Baru Maha Mulia Raja-Raja Melayu ambil keputusan cara musyawarah dan ambil keputusan. Dan kita sebagai rakyat di negara yang terima prinsip perlembagaan dan raja berperlembagaan, tetap pertahankan kedudukan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu. Ya. Dan ini memang berlaku dan semua raja-raja terima kenyataan ini. Tapi dia masih bangkit lagi. Kita nak tolak raja-raja. Baik, yang mantra dan terus menerus ni apa? DAP. Ya, DAP. Orang Selangor kenal. Dia boleh temberang di tempat-tempat ulu mana mungkin. Tapi saya nak bagi tahu, hampir 8 bulan dalam Jemaah Menteri, kita tambah peruntukan untuk Islam. Ada bantahan daripada DAP? Malah DAP bagi kerjasama penuh dalam kita membuat apa-apa program yang baik. Baru-baru ini saya umumkan tadi 8.3 bilion ringgit untuk menyelamatkan Felda, melupuskan hutang penderoka kita. 98% orang Melayu kita bantu. Berapa banyak? 8.3 bilion ringgit. Baik. Terima kasih. Undi jangan silap. Baik. Dulu dia umum. Tapi bila saya tengok file, belum buat apa-apa. Dia umum. Orang bertepuk tangan. Berapa tahun dah?
3-4 tahun dah. Tapi bulan lalu saya sign kelulusan 83 bilion untuk melupaskan hutang Felda. Ya. Baik, bila saya bentang, tentulah Presiden UMNO sokong. Ya. Tetapi Anthony Loke di AP pun sokong, sebab dia kata peneroka terpaksa dibebaskan daripada beban hutang yang tinggi. Dia nak marah di AP macam mana? Tak, sebab dia di AP. Itu penyakit kamu. Masalah apa? Yang gerakkan tak apa pula. Siapa yang lawan hudud? Siapa yang cabar hudud di mahkamah? Siapa yang anti tulisan Jawi? Tapi Allahu Akbar, sokong gerakan. Bukan gerakan, gelakkan. Jadi saudara, ada di bawah-bawah kadang-kadang orang keadilan, kadang-kadang orang UMNO, kadang-kadang orang di AP kan cakap-cakap lepas-lepas sikit. Tetapi pimpinannya, yang penting pimpinan selama ini tegap untuk menghidupkan, menjayakan perpaduan yang adil. Saya sebut program-program Melayu, ya, program-program Cina, India. Kerana sekolah Tamil tu teruk. Apa bantu sikit tak boleh ke? Ya, saya nak tanya orang Melayu ni, saya nak tolong orang India miskin, tak boleh ke? Tuan bagi tahu kau orang Pai. Cakap Islam, cakap keadilan, cakap tuntutan Allah mengadil kepada semua jiran dan sebagainya. Tapi bila kita buat, salah. Jumlahnya kecil, kerana jumlah orang India pun kecil. Bila saya minta repair klinik-klinik desa, saya lihat, saya kata klinik desa ni kawasan Melayu kita repair, kawasan India jangan repair. Tak, semua klinik daif kita repair. Sekolah, semua tandas yang rosak, memang banyak bersekolah ni tandas rosak sebab Menteri Pendidikan dulu tu tak peduli pasal tandas. Tahu Menteri Pendidikan dulu? Wah. Dia sekarang ini nak buat tandas, repair sekolah dan klinik. Berapa jumlah? 1.4 bilion ringgit. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Arab, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah penduduk orang Dayak, Iban, Kadazan, kita bantu semua. Saudara, apa masalah dia? Saya belum tengok lagi apa masalah dia bangkitkan ni. Yang dia bangkit, Anwar sekarang pakai capal. Itu pun satu juga. Seorang yang pengkhianat dia macam gila tak lah. Dia bersyarah sikit-sikit Anwar, sikit-sikit Anwar. Dia tak boleh ingat, tak boleh lupa. Anwar pakai capal pun salah. Anak pakai baju Melayu di luar. Tu aku punya hal lah, peduli apa. Bodoh betul kamu ni. Ya. Saya ke istana sekali tak sempat masuk ke dalam. Tuanku yang Pertuan Agong tak ada apa pun. Okey je. Ini yang Pertuan Agong tak ada apa, yang kamu menyebut ni pasal apa? Kamu nak masuk istana pun susah sekarang, tahu tak? Baru kamu tahu. Ya. Mana lagi apa? Dia naik cokar, dia berdiri, angkat tangan. Tak boleh angkat macam ni. Ya, aku punya suka. Jadi tak ada hal lain. Kemudian Anwar kena pilih nak jadi Perdana Menteri atau penyanyi. Saya dah Perdana Menteri, sekali-sekali saya nak nyanyi, apa kamu nyebuk? Sedap lagi aku nyanyi daripada kamu. Tak berani tanya, suruh menyanyi tengok, memang tak kerti. Nak jadi Perdana Menteri atau nak jadi selebriti? Nak jadi Perdana Menteri ataupun nak pergi bercakap kat universiti? Yang benda punya masalah ni. Kawan-kawan saya tahu Gobin, boleh Gobin ni anak Karpal Singh, tahu kan? So orang kena faham. Ini sikit sebelum saya sentuh pasal tu. Sebab tu kadang-kadang kita setuju semua dengan Karpal, tak? Ada kadang-kadang kita tak setuju cara kritik. Okey.
tapi ada juga jiwa kemanusiaan dia yang luar biasa. Sepanjang saya terhumban, tersingkir, dipukul, masuk ke luar penjara, Karpal itu pertahankan saya, 1 sen pun tak mau ambil. Ini balik kepada, jadi kalau nak kritik, oh dasar Anwar tak betul, dasar ekonomi dia tak betul, pelaburan tak sampai, itu masalah. Saya boleh terima, kita boleh bincang, tapi tak ada fitnah. Cakap Islam, pakai jubah, serban, tapi boleh fitnah. Bukan seorang, berpuluh kalau sudah tengok laporan. Tak boleh, saudara. Ini macam sempadan. Sempadan. Bila kita tanya, kita mendapat pandangan dari pakar-pakar bahawa beberapa daerah telah diserahkan kepada Indonesia dan ini satu pengkhianatan. Jadi saya tanya, pakar mana? Tak ada jawab. Bahagian sempadan mana? Tak ada jawab. Ini masalah. Tapi saudara, ini disebarkan di luar, masih diteruskan. Jadi saya minta saudara, tolong kerja. Ini bukan soal Amiruddin dan Megat saja di Selangor, bukan soal Zahid atau Mak Hassan Tiong KLI, ya, dan pimpinan. Ini tanggungjawab kita. Saya nak tanya, nak selamatkan negara ini atau tidak? Nak selamatkan Selangor atau tidak? Nak teruskan negara ini supaya stable, supaya rakyat makmur atau tidak? Nak angkat martabat Selangor dan Malaysia atau tidak? Kalau nak, jalan kerja, jalan tugas, jangan banyak songeh. Saya marah sebab apa? Bendera lambat sampai. Apa kemek dengan bendera boleh menang? Dengan semangat, dengan keikhlasan kita, dengan nawaitu kita yang boleh menang. Kawasan saya nak bagi jaminan, ini rakan-rakan keadilan, DAP amanah ada, Salahuddin, ya. Saya nak bagi tahu, calon PH kita kerja sepenuh hati. Calon UMNO kita mesti menangkan dengan segala usaha dan daya kita. Kita akan buktikan kepada mereka yang cuba porak-perandakan perpaduan kita, that this perpaduan government will stay as a solid, strong force in this country. Yes. Siapa putuskan, saudara. Jadi seperti mana Datuk Seri Zahid sebut tadi, jaminan bagi kawan-kawan UMNO dan Barisan Nasional, saya bagi yang sama. Orang PH nak pegang Barisan Nasional, jangan rasa susah. Orang Barisan Nasional nak pegang bendera PH, jangan rasa susah, kerana kita ada tanggungjawab nak menyelamatkan negeri dan negara kita. Jangan biarkan negara ini dirosakkan oleh pelampau agama dan pengkhianat dan perkauman yang sempit. Jangan, ya. Negeri ini tetap majoriti Melayu. Perlembagaan yang memartabatkan bahasa Melayu, hak keistimewaan Melayu, kedaulatan kerajaan Melayu, itu akan, dan Islam sebagai agama persatuan tetap dipertahankan, tidak ada tolak ansur sama sekali. Tapi negara ini juga akan menjamin, jangan ada seorang anak Cina atau anak India atau anak Iban atau anak Kadazan yang rasa dirinya tersisih. Tak boleh, dia anak-anak kita juga. Dan Selangor telah buktikan, ini negeri orang ramai cerdik, ini negeri orang lebih matang politiknya. Negeri ini akan set the new standard of politics in this country. I salute you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.